Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Abu Jandal. Tiba-tiba seorang yang bernama Abu Jandal bin Suhail, bukan Sahal, itu salah saja, bin Suhail bin Amr, iaitu anak berwakil musyrikin dalam perjanjian ini, anak pada perunding sendiri, Suhail bin Amr yang masih kafir. Anak dia masuk Islam, ayah dia kafir. Tengah-tengah perunding, Abu Jandal, anak Suhail, perunding dia sendiri, dia datang dalam keadaan dia belenggu. Dia datang dalam keadaan tangan dia digari. Digari oleh ayah dia sendiri. Digari. Dia mari. Di mana dia ialah seorang Islam yang telah berjaya membebaskan dirinya. Lalu dia merebahkan dirinya di hadapan orang-orang Islam. Dia guling depan Nabi, depan orang Islam yang sedang berunding. Melaku peristiwa ini kerana meminta dibebaskan, minta dibebaskan. Minta tengah berunding damai, tiba-tiba mari anak perunding sendiri minta dibebaskan. Anak dia masuk Islam. Tiba-tiba Suhail bukan Sahal, Suhail berkata, inilah perkara yang pertama yang aku membuat supaya dilaksanakan seperti yang dia sebut di dalam perjanjian, kata dia. Oh, ini perkara yang pertama yang aku nak ikut janji. Tak boleh serah. Mana-mana orang Islam yang berhijrah ke Madinah dia hantar balik. Mana-mana orang Islam yang lari ke Mekah tak dihantar balik. Ini perjanjian Hudaybiyah. Buat begitu. Ini ujian. Ini yang pertama. Kata saya, aku tak nak anak aku ni pergi ke Madinah. Rasulullah SAW bersabda, kami belum lagi meluluskan perjanjian ini. Perjanjian tak diluluskan, baru tulis, kata Nabi. Nabi nak tolong selamatkan Suhail. Kita baru tulis, baru dah lulus lagi. Nabi nak bebaskan Abu Jandal ni, anak dia. Suhail menjawab, demi Allah aku tidak mahu lagi menyelesaikan masalah denganmu. Tegak. Kalau tidak, kita batal perjanjian ni, kata Suhail. Ini satu ujian yang sangat dahsyat. Ujian pada Nabi. Ujian pada sahabat-sahabatnya. Sudahlah perjanjian tu berat sebelah. Mari pula anak perunding tu sendiri, hak kafir ni, yang masuk Islam, minta dibebaskan. Dalam perjanjian tu tak boleh terima. Macam mana? Suhail kata tak boleh. Nabi kata kita tak lulus lagi perjanjian ni. Rasulullah SAW bersabda, bebaskan dia untuk datang kepadaku. Kata Nabi, bebas bila dia mari dekat aku. Suhail menjawab, itu salah Sahal. Suhail menjawab, aku tidak mahu membebaskannya untukmu, kata dia. Aku tak mahu bebaskan dia. Akhirnya Rasulullah SAW meminta supaya ia mengambil Abu Jandal. Kata Nabi, ambillah anakmu nak, ambil. Ambil, Nabi suruh. Ambil. Tiba-tiba Suhail menyeret Abu Jandal dengan memegang bajunya dan menampar mukanya depan Nabi. Sudahlah, ambil, tak apa dah. Eret baju depan Nabi. Ini ujian yang sangat dahsyat. Abu Jandal berteriak, wahai saudara-saudara muslimin, adakah kamu mahu mengembalikan aku kepada orang-orang musyrikin di mana mereka telah menyeksa aku kerana agamaku? Adakah kamu sanggup biarkan aku, kata Abu Jandal, diseksa oleh puak-puak kafir ni? Aku dah masuk Islam, kamu sanggup tengok macam ni? Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda, wahai Abu Jandal, bersabarlah dan percayalah pahala yang dijanjikan oleh Allah. Demi sesungguhnya Allah akan menjadikan untukmu dan orang-orang yang lemah tertindas sepertimu kelapangan dan jalan keluar, kata Nabi. Nabi kata, wahai Abu Jandal, sabar, Tuhan beri pahala. Mu sabar Abu Jandal, Tuhan beri pahala. Mu dan rakan-rakanmu yang lain yang masih ditahan di Mekah tu akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Pahala ni bukan apa. Pahala tak apa.
Mati pun nampak pahala ni. Tengah kena seksa, Nabi kata sabarlah. Sabar. Tuhan beri pahala padamu, Tuhan beri kemenangan padamu. Sebenarnya kami telah mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan kami memberi perkara ini kepada mereka, kata Nabi kepada Abu Jandal. Kita sedang berjanji damai. Sabar sekejap, sabar wahai Zuhair. Dan mereka mestilah memberi kepada kami janji Allah. Mereka kena beri janji Allah. Mungkin kena tahan, kena seksa, wahai Abu Jandal. Maka kami tidak sekali-kali mungkir janji. Kami tak akan mungkir janji, kata Nabi. Tunai janji dulu. Wahai Abu Jandal, sabar, biar mungkin kena tahan. Sabar, kena seksa. Umar radhiyallahu anhu yang tidak dapat menahan perasaan. Sayyidina Umar yang terkenal dengan tegas, berani, bengkeng, bengis, tak dapat menahan perasaan, terus melompat dan menghampiri Abu Jandal. Terus melompat, duduk dekat Abu Jandal sambil berkata, bersabarlah wahai Abu Jandal, sesungguhnya mereka adalah orang-orang musyrikin. Darah tiap-tiap seorang daripada mereka ialah darah anjing, kata Sayyidina Umar. Sabar wahai Abu Jandal, mereka ni orang musyrikin, orang kafir. Darah mereka ni murah je, najis macam darah anjing, kata Sayyidina Umar, sambil mendekatkan ulu pedangnya kepada Abu Jandal. Dia eleh ulu pedang dari dekat Abu Jandal. Dia beri pedang ke Abu Jandal. Abu Jandal tak tahu. Dah ambil pedang, dah kata apa. Selepas itu Umar cerita, aku berharap dia mengambil pedang dan menetap bapanya. Kata nama aku ingat, aku eleh pedang, dia ambil pedang tetap ayah dia. Tetapi Abu Jandal mematuhi arahan Rasulullah SAW. Dia dengar hak Rasulullah, tak dengar hak aku, kata dia. Saya nama kata, aku beri pedang, dia nak ambil pedang tetap lalu. Dia tak tahu je. Dia dengar hak Nabi kata, Nabi suruh sabar. Ini hebat, iman tu hebat. Maka selesailah masalah. Ambil masalah itu. Bertahalul kerana dihalang. Allah Ta'ala turun wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Ini ayat Quran. Sempurnakan haji dan umrah. Bila kamu sudah pakai ihram haji atau umrah, turun ayat Quran, sempurnakan haji dan umrah. Dan kamu tidak boleh menyempurnakan bila kamu dihalang, disekat oleh musuh. Bila sudah kamu pakai ihram, mestilah kamu membayar dam. Pakaian ihram tak boleh buang, kena sembelih binatang dulu, baru boleh cukup pala buang pakai ihram. Ini cara mereka yang bertahalul bila dihalang. Mereka yang sudah pakai ihram nak pergi umrah, siapa dekat Hudaybiyah, siapa kat Jeddah, dia sudah niat dah, tiba-tiba tak boleh masuk Mekah, nak buat macam mana? Caranya ialah cari kambing, sembelih, beri makan ke orang miskin, makan pada siapa tak apa dia saja, baru boleh guting, cukup pala, buang pakaian ihram. Jawab dia tak pergi Mekah lah. Itu cari dia bukan pakai buang gitu lalu. Ada hukum dia. Disebut dalam Quran. Ini ujian daripada Allah Ta'ala. Pahala dapat. Pahala umrah dapat, pahala haji dapat. Kalau dia mati, tak ada masalah, dapat pahalanya. Tapi Tuhan suruh begitu. Caranya tahalul hisar dia panggil. Itu ayat Quran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bangunlah kamu semua dan sembelihlah binatang yang dia sediakan itu, kata Nabi. Sembelih binatang, gunting rambut ataupun cukur, baru boleh buang pakaian ihram. Seorang pun tidak bangun. Senyap mereka tak bangun. Bukan nak marah Nabi, nak marah ni perjanjian Hudaybiyah ni, tak puas hati. Rasulullah SAW bersabda 3 kali bersabda, tetapi seorang pun tidak bangun. Tak bangun. Mereka tidak bangun bukan kerana engkar, tetapi kerana kasih dan cemburu kepada Allah dan Rasulnya.
dan merasa perjanjian itu menghina Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian ini menghina orang Islam. Rasa begitu, mereka tak buang pakaian ihram. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke dalam khemah isterinya Ummu Salamah, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan menceritakan apa yang telah berlaku. Lalu Nabi cerita ke isteri Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku arwah suruh sembelihnya, awak tak tahu. Awak tak tahu belaka. Ini perintah Allah. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, kalau Rasulullah mahu mereka melakukannya, maka keluarlah dan jangan berkata apa-apa, terus sembelih saja. Yakni Rasulullah SAW melakukannya dahulu untuk bertahalul. Kata Ummu Salamah, Rasulullah kata apalah? Rasulullah tubik, sembelih, cukup kepala, buang pakai ihram. Rasulullah kata apa? Buat gitu je, Rasulullah cakap, buat sendiri. Ummu Salamah menasihatkan Nabi. Ini satu nasihat yang sangat penting oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tuhan tu begitu. Isteri dia menasihat dia. Ini isteri yang hebat, yang sangat hebat, boleh memberi pandangan. Setelah melakukannya, tiba-tiba semua para sahabat bertahalul mengikut Rasulullah SAW. Abi pakai ikut belaka. Dengan menyembelih dan mencukur kepala mereka, menyembelih unta dan lembu untuk 7 orang. Rasulullah SAW menyembelih unta kepunyaan Abu Jahal yang dihias hidungnya dengan perak supaya menambahkan kemarahan orang, kemarahan orang-orang musyrikin yang dirampas daripada Abu Jahal. Daripada kemarahan orang musyrikin, Rasulullah SAW berdoakan rahmat kepada orang-orang yang bercukur sebanyak 3 kali dan kepada orang-orang yang bergunting sekali. Rahimallahul muhalliqin. Nabi kata. Lalu Allah Ta'ala beri rahmat pada mereka yang bercukur. Lalu al-muqassirin, Rasulullah yang cukur macam mana? Rahimallahul muhalliqin. Tuhan beri rahmat pada mereka yang bercukur. Al-muqassirin Rasulullah rahimallahul muhalliqin. Tuhan beri rahmat pada mereka yang bercukur. Al-muqassirin yang gunting macam mana? Rahimallahul muqassirin. Allah beri rahmat pada mereka yang menggunting. Yang menggunting. Di sini menunjukkan bahawa kalau kita buat haji, buat umrah, cukur lebih afdal daripada gunting. Walaupun hukumnya cukup dengan gunting saja. Mazhab Syafi'i 3 orang rambut pun cukup dah. Jadi cukur lebih afdal daripada bergunting. Kerana Nabi doa 3 kali pada mereka yang bercukur dan sekali untuk yang bergunting. Tidak menyerah kaum muslimat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi berkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Tidak menyerah kaum muslimat. Tiba-tiba terdapat beberapa orang muslimat, yakni wanita-wanita, perempuan-perempuan yang masuk Islam, yang kalangan sahabiyat, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Di antara mereka ialah Ummu Kalsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha, anak seorang pemimpin musyrikin dibunuh dalam perang Badar. Tapi anak dia, Ummu Kalsum, seorang sahabat yang masuk Islam. Dia berhijrah ke Madinah selepas perjanjian Hudaybiyah dimeteraikan. Rasulullah SAW menerima mereka dan mengambil keputusan tidak menghantar mereka pulang ke Mekah. Kerana yang dimaksudkan di dalam perjanjian ialah orang-orang lelaki sahaja. Apabila keluarga mereka di kalangan musyrikin Mekah datang mendesak supaya menyerahkan muslimat itu, Rasulullah SAW mengambil sikap yang tegas, tidak menyerahkan kepada musyrikin kerana mereka dikecualikan daripada perjanjian Hudaybiyah dan tidak termasuk dalam perjanjian. Di samping itu Allah Ta'ala menurunkan firman Allah Ta'ala menyokong sikap Nabi SAW, iaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Mumtahanah,
Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'atkumul mu'minat muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna illa al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaykum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahun wa la tumsiku bi'asamil kawafir. Surah Al-Mumtahanah ayat 10. Maksudnya, wahai orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu oleh perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahawa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir itu. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada berdosa ke atasmu mengahwini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya, mah kahwinnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang kepada ahli tali perkahwinan dengan perempuan-perempuan kafir. Ayat ini menegaskan pemisahan antara suami isteri, Islam dan kafir, dengan berlakunya hijrah selepas perjanjian Hudaybiyah. Bukan sekadar muslimah tak diserah balik kepada orang kafir. Maka Rasulullah SAW menguji mereka dengan meminta supaya bersumpah bahawa mereka berhijrah kerana Allah dan Rasul. Diminta bersumpah kerana Allah dan Rasul. Bukannya kerana marahkan suami dan kerana kepentingan duniawi. Di samping itu, orang muslimin lelaki yang mempunyai isteri yang masih syirik menceraikan isteri-isteri mereka apabila turunnya ayat tersebut. Ayat ini menunjukkan keimanan mereka mengatasi sayang pada suami dan isteri. Ini perkara yang menarik. Di sana lagi ada peristiwa orang-orang yang tertindas melepaskan diri. Setelah Rasulullah SAW pulang ke Mekah, tiba-tiba seorang mukmin bernama Abu Basir dapat melepaskan diri dan berhijrah ke Madinah. Lalu orang musyrikin Mekah menghantar 2 orang utusan untuk mengambil Abu Basir. Menurut perjanjian yang dimeteraikan, tak dibenarkan orang Islam berhijrah ke Madinah. Mana-mana orang Islam yang berhijrah ke Madinah dari Mekah hendaklah dihantar balik. Itu perjanjian. Maka Rasulullah SAW menyerahkan Abu Basir kepada mereka. Dalam perjalanan pulang, Abu Basir sampai di Dzulhuleifah. Sampai di situ, mereka turun dari kenderaan untuk memakan buah tamar. Tiba-tiba Abu Basir berkata kepada salah seorang daripada mereka berdua, "Aku lihat pedangmu itu sangat cantik." Lalu salah seorang daripadanya mengambil pedang itu dan menghunuskannya sambil berkata, "Ia memang cantik. Aku telah mencobanya." Abu Basir berkata, "Cuba berikan kepada aku kerana aku mahu melihatnya." Dia nak tipu. Tiba-tiba pedang itu diserahkan kepada Abu Basir. Maka dengan cepat Abu Basir menetok kepada salah seorang daripadanya sehingga mati. Dan yang seorang lagi melarikan diri ke Madinah dalam ketakutan untuk memberitahu Rasulullah SAW apa yang berlaku. Abu Basir juga pulang ke Madinah. Apabila ia melihat orang yang masih selamat itu berada di situ dan merasakan ia akan diserah, maka dengan cepat ia keluar daripada Madinah menuju ke Saiful Bahar. Dia keluar dari Madinah kerana dalam perjanjian itu tak boleh pergi ke Madinah. Kalau pergi ke Madinah, dia hantar balik. Dia tak balik Madinah, pergi ke lain, pergi ke sebelah Saiful Bahar, satu tempat lain. Kemudian Abu Jandal
dapat melepaskan diri dan pergi ke tempat Abu Basir. Abu Jandal yang kita baca dalam kisah janjian Hudaybiyah ketika dimeteraikan, di mana dia merangkak pergi pada Nabi, lalu ditampak oleh Suhaib bin Amr. Tak benar Abu Jandal bersama dengan Nabi. Dia laksanakan perjanjian itu. Abu Jandal dapat melepaskan diri daripada Mekah dan pergi ke tempat Abu Basir. Tak pergi ke Madinah, ke tempat Abu Basir. Seterusnya, setiap orang Islam yang dapat melepaskan diri di Mekah pergi ke tempat Abu Basir. Dan akhirnya mereka dapat menubuhkan satu pasukan tentera untuk melancarkan serangan gerila ke atas rombongan musyrikin yang berniaga ke Syam dengan membunuh dan merampas harta mereka. Ini bukan merampok. Ini ialah serangan menyekat bekalan musuh. Ini tak masuk dalam perjanjian Hudaybiyah. Mereka lakukan. Mungkin mereka tak sedar berlaku perkara macam ini. Apabila musyrikin Mekah tidak tahan menghadapi gerakan Abu Basir dan pengikutnya, mereka menghantar utusan kepada Rasulullah SAW untuk membenarkan orang-orang Islam berhijrah ke Madinah. Lalu mereka batalkan syarat itu. Membenarkan orang Islam berhijrah ke Madinah, termasuklah Abu Basir. Permohonan ini diminta di atas nama kasihan dan simpati kepada keluarga. Perkara ini telah membatalkan syarat supaya menyerahkan orang-orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Iaitu di antara syarat yang menimbulkan rasa cemas ketika perdamaian Hudaybiyah. Rupanya terselah tanda kenabian yang tidak disedari dan terbukti dengan terang dan nyata. Maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Jandal ketika memintanya pulang ke Mekah, maka Allah akan membebaskannya dan orang-orang yang tertindas sepertinya menjadi satu kenyataan yang benar-benar berlaku. Dan ternyata juga kebijakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perjanjian ini akan berlaku suatu keanjalan, suatu perubahan. Perkembangan yang baik selepas perjanjian Hudaybiyah. Sebenarnya perdamaian yang dimenterikan di Hudaybiyah itu telah membuka pintu kepada orang-orang musyrikin untuk menjenguk dari dekat. Inilah yang tidak disedari oleh ramai kalangan kita tentang perjanjian Hudaybiyah ini. Kerana selepas berhentinya pertemuan bersenjata, maka orang-orang musyrikin mendapat peluang melihat Islam dari dekat dengan berlakunya hubungan dengan orang-orang Islam secara damai, menyebabkan jumlah yang sangat besar menerima Islam, menjadi penganut dan bersedia untuk berjuang bagi menyebarkan dan mendaulatkannya di atas muka bumi ini. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, menegaskan, dengan berhentinya peperangan, maka berlakunya perbualan dan perbincangan di antara satu sama lain berkenaan dengan Islam secara bebas. Sehingga ramainya orang yang masuk Islam setelah mendengar penjelasan-penjelasan berkenaan dengannya, apabila masuk ke dalam fikirannya kebaikan agama Islam. Di samping itu, orang-orang Islam yang masih berada di Mekah mengambil peluang ini menyebarkan Islam di kalangan penduduk Mekah, sehingga beberapa orang di kalangan mereka masuk Islam. Ini antara hikmat yang Hudaybiyah yang sangat baik. Hikmat muwajahah silmiah, berdepan dengan damai. Dengan sebab itu, maka kumpulan Islam digalakkan bermuwajahah silmiah, berdepan dengan damai menghadapi manusia seluruhnya. Di mana cara perang adalah cara terdesak. Cara yang asal ialah cara berdamai. Peluang untuk kita berdakwah menyebarkan Islam. Kecuali kita dipaksa berperang. Oleh kerana itulah, maka seluruh gerakan Islam menerima pendekatan demokrasi Barat yang sinonim dengan Islam, yang tepat dengan ajaran Islam. Walaupun demokrasi itu daripada Barat, tetapi selaras dengan syura yang ada dalam Islam. Islam membenarkan permusyaratan di kalangan rakyat. Demokrasi juga. Cuma beza dasar saja.
kita berdasarkan akidah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Adapun demokrasi berdasarkan pada sekular, tak ada dosa dan pahala, itu saja. Maka kita ambil titik persamaan ini sebagai satu cara yang terbaik untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia, yang menjadi risalah Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak mati dengan wafatnya Rasulullah SAW. Dan kita saksikan bagaimana orang-orang Islam yang berhijrah ke negara Eropah, negara yang mendukung demokrasi di Barat, berpeluang menyebarkan Islam. Sehingga agama Islam berkembang di Eropah, di England, di Perancis, di Jerman. Jumlah orang Islam mencecah juta, termasuk di Amerika, di Kanada, di Australia dan lain-lain. Di New Zealand, orang Islam meningkat jumlahnya. Ini peluang secara damai yang ditunjukkan oleh Islam, yang diajar kepada kita, yang mesti kita laksanakan. Kita ambil peluang. Perkataan yang paling baik, perkataan yang keras, itu perkataan yang terakhir. Dengan syarat kita mesti bertafakuh fiddin, memahami urusan agama, memahami tentang agama kita. Tafakuh fiddin, ini sangat penting. Antara tafakuh itu ialah dalam perkara fiqh dakwah, pendekatan damai hendaklah diutamakan. Di sana terdapat lagi perkara yang menarik, iaitu Khalid Al-Walid dan Ammar bin Al-As memeluk Islam. Dua orang tokoh sahabat masuk Islam. Khalid bin Al-Walid seorang panglima yang ulung di masa jahiliah dan di masa Islam. Ammar bin Al-As ialah seorang diplomat, seorang ahli politik yang lincah, yang sangat pintar dalam menangani isu-isu, mengatur strategi. Di zaman jahiliah, bila masuk Islam, menjadi orang terpilih. Macam Nabi sebut, khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil Islam. Orang yang pilihan yang bijak di masa jahiliah, dia bijak dan pilih juga di masa Islam, kalau dia bersama dengan Islam. Idza faqahu, bila mereka itu faham apa itu Islam. Di antara yang masuk Islam ialah dua orang pahlawan yang sangat penting sebelum Islam, kerana menentangnya, dan selepas memeluk Islam menjadi tenaga jihad yang sangat penting di medan perang, mengalahkan musuh dan menempuh kemenangan besar kepada Islam dan penganutnya. Mereka ialah Khalid bin Al-Walid dan Ammar bin Al-As radhiyallahu anhumah. Marilah kita membaca cerita berkenaan mereka. Khalid menceritakan bahawa cahaya Islam mula menembusi hatinya apabila melihat perkembangan dan kemenangannya yang tidak boleh dihalang oleh segala kekuatan kebendaan, walau bagaimana besar sekalipun. Keadaan lebih nyata apabila ia memimpin bala tentera berkuda untuk menyerang dan menghalang Rasulullah SAW dari masuk Mekah. Sangat itu hendak dilakukan pada waktu Rasulullah SAW dan para sahabatnya bersembahyang asar. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengerjakan sembahyang mengikut cara dalam keadaan perang. Sembahyang Siddatul Khawf. Diturunkan oleh Allah. Dan ini menunjukkan Allah memberitahu kepadanya tentang perlunya berjaga-jaga menghadapi kejahatan musuh. Di mana dalam Islam ada rukhsah. Rukhsah maknanya kemudahan. Bukan maknanya meninggalkan sembahyang. Sembahyang dengan kemudahan diberi oleh Allah Ta'ala. Iaitulah sembahyang Siddatul Khawf, yang boleh bergerak, boleh melompat, boleh apa kalau perang. Boleh bagi-bagi rokok sujud antara pasukan. Ini diatur dan sembahyang dan keadaan perang. Rukhsah, tidak seperti sembahyang biasa. Bukan tinggal sembahyang. Macam kita menghadapi wabak pada hari ini, sembahyang jemaah, tukar sembahyang Zuhur. Sembahyang jemaah, tukar sembahyang di rumah. Bukan batalkan sembahyang itu, sembahyang juga. Tapi tukar tempat, tukar keadaan kerana wabak. Ini termasuk dalam keadaan darurat. Ini wujud dalam Islam. Khalid bin Walid menyaksikan perkara ini. Masuk dalam hati dia. Islam begini rupanya. Malahnya kita orang Islam tak faham Islam begini rupanya. Ini sangat sedih. Kadang-kadang datang dalam fikirannya untuk pergi ke Habasyah kerana rajanya telah memeluk Islam. Khalid fikir nak pergi Habasyah. Raja Habasyah diberitakan masuk Islam. Berada di sana lebih aman. Kadang-kadang berfikir untuk menganut Yahudi dan Nasrani dan bernaung di bawah Raja Rom. Mari fikir begitu. Semua bersalah. Tiba-tiba datang sepucuk surat daripada saudaranya Al-Walid bin Al-Walid, menyatakan bahawa Rasulullah SAW
mencarinya ketika datang mengerjakan umrah qada. Bila Nabi datang buat umrah selepas perjalanan Hudaybiyah, Nabi cari Khalid bin Walid. Saudaranya menceritakan Rasulullah SAW, menyatakan bahawa orang yang seperti Khalid tidak jahil berkenaan Islam. Kalau dia jadikan kepintarannya untuk bersama orang-orang Islam adalah lebih baik kepadanya. Dan kami letakkan dia di tempat yang lebih daripada orang lain. Oleh itu datanglah menemuinya. Jangan lepaskan peluang yang sangat baik ini. Kedatangan surat ini menambahkan semangat Khalid menganut Islam. Ditambah pula dengan mimpi yang sah ketika tidurnya. Dia melihat dia berada di suatu tempat yang sempit dan kering kontang. Kemudian dapat melepaskan diri lalu berada di negeri yang luas, lagi subur menghijau. Berdasarkan suatu alamat yang baik, seperti yang dipersaksikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila Khalid masuk Islam juga, Abu Bakar dicerita mimpi dia. Abu Bakar seorang yang mahir takbir mimpi. Apabila Khalid menceritakan kepadanya, iaitu keluar dari kesempitan syirik kepada kebaikan dan kebenaran Islam. Itu ta'wil Abu Bakar. Satu takbir yang tepat. Khalid tidak mahu pergi seorang diri untuk berdepan dengan Rasulullah SAW. Dia mahu ditemani. Dia tak mahu pergi seorang. Mungkin rasa malu, rasa segan. Dia nak ajak kawan. Pertamanya dia berjumpa dengan Safwan bin Umayyah. Mengajak teman. Tetapi Safwan tidak mahu pergi dan berkeras dengan berkata, kalau semua orang masuk Islam dan tinggal aku sahaja, aku tidak mahu masuk Islam, kata dia. Yang ini pun kita akan baca kisahnya masuk Islam juga, walaupun sangat keras. Khalid berfikir boleh jadi dia berkeras kerana ayah dan saudaranya dibunuh dalam peperangan Badar. Boleh jadi ayah dia dibunuh peperangan Badar. Sebab itu cakap dia keras. Kemudian Khalid mengajak Ikrimah bin Abu Jahal, anak orang paling jahat sekali. Ajak Ikrimah. Abu Jahal mati dalam perang Badar juga. Tetapi Ikrimah berkeras juga seperti Safwan. Kemudian Khalid pulang ke rumah dan mengambil binatang kenderaannya untuk pergi ke Madinah. Tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan Uthman bin Abi Talhah. Dia memujuk dan mengajak Uthman supaya bersama-samanya ke Madinah. Setelah bercakap panjang, Uthman pun bersetuju. Mereka bertolak di tengah malam dan berjalan menuju ke Madinah. Setelah waktu fajar, mereka sampai di Hudad dan bertemu Amr bin Al-As, sahabat yang pintar yang disebut tadi. Dia bertanya, kamu hendak ke mana? Mereka menjawab, kami nak masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad SAW. Amr menjawab, aku pun begitu juga. Mereka pun bertolak menuju ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, Khalid bertemu saudaranya Al-Walid bin Al-Walid. Berkata, cepatlah Rasulullah SAW menunggumu. Dan dia memberitahu kedatanganmu dan sangat gembira. Apabila berhadapan dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba Khalid melihatnya sentiasa tersenyum kerana bergembira dengan kedatangannya. Sehingga ia merasa sangat kasih kepadanya. Khalid terus memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab salam. Khalid terus melapat ikrar dua kalimah syahadah dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa annaka Rasulullah. Aku mengaku dan percaya bahawa tiada Tuhan yang mesti disembah melainkan Allah dan engkaulah Rasulullah. Sesuai Rasulullah SAW bersabda, mari ke sini. Bagi dia memanggil Khalid supaya menghampirinya. Dan Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi petunjuk untukmu kepada Islam. Sesungguhnya aku lihat engkau adalah seorang yang mempunyai akal pikiran yang pintar dan berharap bahawa Allah menunjukkanmu kepada Islam untuk membawa kebaikan kepada Islam. Khalid menjawab, wahai Rasulullah, saya masih teringatkan kepada apa yang telah saya lakukan menentang Islam. Dan saya membersihkan diri daripadanya. Mintalah supaya Allah mengampunkan saya. Rasulullah bersabda, Islam menghapuskan itu semua. Bila masuk Islam, semua dosa diampunkan oleh Allah. Khalid menjawab, untuk itu Rasulullah SAW terus berdoa, ya Allah, Tuhanku, ampunkan Khalid
apa yang pernah dilakukan bagi menentang Allah dan Rasulnya. Ini cerita yang sangat menarik. Islamnya Khalid sangat penting dari segi perkembangan Islam dan jihadnya. Kerana peranannya yang sangat besar seperti yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang berlaku, dan Rasulullah SAW meletakkan tempat yang kena pada tempatnya. Macam hadis disebut tadi, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum bil islami idza faqahu. Orang yang terpilih kalangan kamu yang bijak pandai di masa jahiliyah, kalau bersama dengan Islam terpilih juga sekiranya kamu termasuk kalangan orang yang faham mengerti. Begitu juga dengan Ammar bin Al-As radhiyallahu an. Walaupun kedatangannya bersama Khalid radhiyallahu an, tetapi dia mempunyai kisah yang berlainan, sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Al-Waqidi, seorang ulama tarikh, menceritakan bahawa Ammar bin Al-As pernah menegaskan, aku adalah di antara orang yang paling bermusuh terhadap Islam dan menentangnya dengan keras. Pernah menyertai perang Badar, tetapi aku masih selamat, mujur tak mati. Pernah menyertai peperangan Uhud, tetapi aku masih selamat. Menyertai perang Khandaq, tapi aku masih selamat. Dan aku pernah menegaskan, kalau semua orang Quraisy masuk Islam, aku tidak masuk Islam. Aku pernah tegah begitu. Tetapi kesedarannya bermula dengan peristiwa apabila ia ditugaskan menemui Raja Habasyah supaya merayu jangan membenarkan orang-orang Islam yang berhijrah ke Habasyah itu diberi keizinan tinggal di sana. Halau sahaja mereka keluar dari Habasyah. Kebetulan kedatangan Ammar bin Al-As terserempak dengan kedatangan utusan Rasulullah SAW yang membawa surat kepada Raja Habasyah mengajak Raja Habasyah masuk Islam. Dan Raja Habasyah telah pun menerima Islam tanpa disedari oleh Ammar bin Al-As yang membawa surat Rasulullah SAW. Iaitulah Ammar bin Umayyah Az-Zamri, seorang yang dikenali olehnya telah menjadi pengikut Rasulullah SAW. Sebaik saja utusan Rasulullah SAW keluar dari majlis, Ammar bin Al-As mengambil kesempatan menghadap Raja Habasyah dengan memberi hadiah yang banyak dari Mekah. Setelah hadiah diterima dan raja itu melayannya dengan baik, dia terus mengambil kesempatan berkata kepadanya, tadi saya melihat ada orang yang datang menghadap dan membawa surat. Sebenarnya dia adalah utusan musuh kami yang telah melakukan masalah kepada kami dan membunuh pemimpin-pemimpin orang-orang bangsawan di kalangan kami. Suruhlah dia kepada saya supaya saya dapat membunuhnya, kata Raja Habasyah. Tiba-tiba Raja Habasyah meradang dan mengangkat tangannya menampar muka Ammar bin As, mengenai hidungnya sehingga berdarah, dengan berkata, hai Ammar, adakah engkau meminta kepada aku supaya aku serahkan kepadamu utusan dari seorang yang didatangi oleh malaikat Jibril yang pernah datang menemui Musa, datang menemui Isa, supaya aku membunuhnya? Ammar bin As menceritakan perasaannya pada masa itu. Kalau ada lubang bumi untuk menyelamatkan diri, nescaya aku masuk dalam lubang itu. Kata Ammar bin As, aku berfikir adakah orang-orang Arab dan bukan Arab percaya kepadanya, tapi aku tidak percaya? Orang bukan Arab percaya, orang Arab percaya. Adakah aku tak percaya? Ammar terus berkata, adakah tuanku percaya kepadanya? Raja Habasyah menjawab, ya, aku mengaku di sisi Allah percaya kepadanya. Demi Allah, dia dari pihak yang benar. Dia mesti menang menghadapi orang-orang yang menentangnya, seperti Allah memenangkan Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan bala tenteranya. Adakah awak berjanji kepada aku untuk masuk Islam? Ammar menjawab, ya. Lalu Raja Habasyah mengeluarkan tangannya pada Ammar untuk berjanji masuk Islam. Setelah Ammar menerimanya, dia memerintah supaya dibasuh darah dan ditukar pakaian baru. Ini peristiwa yang menyebabkan Ammar bin As masuk Islam. Peristiwa yang sangat menarik. Jadi itu, sekadar itulah untuk hari ini. Kita sambung lagi minggu depan. Kamilah sama-sama kita akhiri dengan kita membaca doa
untuk menyelamatkan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma antal wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ar-Rahmanur Rahim al-Hayyul Qayyum al-Malikul Qudus. Assalam al-Mu'min al-Muhaimin. Ya Wadud ya Maqsud ya Dzal wal Jud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika wa bi ismika al-'azam wa bi kalimatika at-tammah. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna kufra al-fusuq wal isyan. Ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله توكلنا وإليك أننا وإليك المصير. اللهم اكشف عنا الوباء والبلاء والفحشاء إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.